Okey. Cikgu-cikgu kalau salah ejaan macam mana cikgu? Mhm. Salah ejaan ni Mhm. tengok pada konten. Kalau ejaan itu salah tetapi bunyinya hampir sama, biasanya. Mhm. Saya sebut perkataan biasanya, Ya. bukan totally. Biasanya Mhm. markah dipertimbangkan. Mhm. Contoh, ejaan Angkor Wat. Mhm. ANGKOR. Mhm. Ramai pelajar tulis ANGKUR. Mhm. Kalau salah begitu, biasanya dimaafkan. Dapat juga. Dia satu sisi, satu markah. Tetapi kalau angkur, ditulis angkir. Itu tak boleh. Ingat tak? Ejaan Dato' On Jaafar. ONNJAAFAR. On Jaafar. Kalau setakat Dato' On, eja Jaafar tu tertinggal satu A jadi Jafar. Biasanya begitu dimaafkan. Kalau ONN tertinggal satu N, Dato' On Jaafar, biasanya masih okey lagi. Tetapi Ya. kalau tertukar tokoh, Okey. tertukar nama tempat, tak boleh. Dato' Jaafar On, dia terbalik. Itu tak boleh. Mhm. Itu tak ada, tiada maaf bagimu. Mhm. Ejaan misalnya pelajar tulis antara perkara yang tu dia buat YG je. Mhm. YG tu biasanya yang macam tu okey lagi. Mhm. Tapi biasanya lah budak yang skor 90 ke atas ni kalau esei, biasanya budak yang hebat dari segi ejaannya. Tidak ada ralat. Dia berkait. Ejaan tulisan ni berkait rapat dengan pencapaian. Budak yang smart pergi sekolah baju bergosok. Budak yang pengawas. Biasa dia cemerlang. Bukunya berbalut. Dia berbeza dengan pelajar yang buku pun tak balut. Bercabut kulitnya dengan pakaian tak bergosok. Kalau bawa kain, orang kata pakai kelekung kaikan pun petik sawa. Petik sawa ni lah bahasa standard. Apa sebut saya tak tahu tu. Dengan merahnya, kain putih dengan kotor, dengan bawang busuk. Biasanya budak begitu tak cemerlang. Biasanya. Dia kait dah. Ejaan, jaga ejaan. Tapi ejaan macam tu tadilah. Baik. Satu lagi saya kena sentuh. Tak apa ke Dr. Firman? Lebih 2-3 minit. Silakan. Tak apa ke? Tak apa. Baik. Kalau tulis poin cikgu, tulis poin macam mana? Tulis poin macam ini. Ni. Slide seterusnya. Boleh Dr. Firman paparkan? Boleh. Dah ada kat situ. Next slide Okey. Okay, next slide. Slide macam ni. Ini bukan ni ujian dalam kelas biasa ni, ujian latihan. Ya. Ada pelajar soalan begini, ni esei, dia tak tulis dalam bentuk karangan. Dia buat poin-poin yang menunjukkan dia macam draft je. Ingat, anak-anak pelajar, jawapan begini, markah tinggal separuh. Separuh ni ramai pelajar yang ambil tak kisah je. Malah lebih malang lagi dia salin soalan tu. Faktor kedatangan buruh Cina dan India ke tanah Melayu. Okay. Dia buat dash. Galakan daripada kerajaan British. Dash. Peluang pekerjaan. Atau tidak dash pun dia buat bulat-bulat ya. Ataupun dia buat lah apa-apalah tanda. Ya. Jadi ayat yang tidak matang begini, ayat yang tidak gramatis begini, walaupun menunjukkan isinya cukup 4. Tetapi dia tidak memenuhi kriteria esei, iaitu tidak ayat yang tidak matang. Habis itu macam mana cikgu saya nak buat ayat yang matang? Ayat yang matang simple je. Ambil sedikit kepala ayat. Antara faktor kedatangan buruh Cina dan India ke tanah Melayu ialah mendapat galakan daripada kerajaan British, di samping terdapat peluang pekerjaan yang banyak. Dapat 2 isi situ. 2 markah. Tambah, selain itu, wujud kestabilan politik di tanah Melayu dan orang Melayu sendiri tidak menentang kemasukan buruh asing, dapat 4 markah. Susun ayat elok-elok. Cuba tengok sampel B. Sampel bawah tu. Itu 6 markah. Satu kerugian besar bagi pelajar apabila dia ingat semua fakta, tetapi disusun hanyalah seperti draft. Dia tidak menulis dalam bentuk esei yang matang. Maka calon ini sepatutnya dapat 6, dia tinggal 3 je. Bayangkan, yang A hilang separuh, B hilang separuh. Ketah 2 ni markahnya 100. Kalau buat gini semua, ataupun esei 60 markah total. Bayangkan, dia tinggal 30. Sedangkan dia baca buku. Dia study, dia ingat. Itulah dikatakan lepas keluar exam, cari cikgu, bersorak. Cikgu, yes, semua tajuk cikgu spot masuk semua.
tiba-tiba keluar result sepatutnya A plus tinggal C. Mungkin disebabkan oleh kecuaian dalam konteks ini. Dan benda begini sepatutnya pelajar kuasai ni. Dan kalau ada parent yang rakan-rakan ibu bapa yang dengar ada perbualan kita ni, ulang beritahu budak-budak anak-anak tu. Ingat tu kata, jangan jawab esei dalam bentuk point. Nama ada esei. Nama ada esei kan? Jangan jawab point. Lepas tu satu lagi ni, paparan slide ni. Ni paparan slide ni juga latihan dalam kelas ni. Ada pelajar dia tak tulis nombor ABC. Soalan sepatut ditulis A tu apa, B tu apa. Ni dia gaul dalam satu perenggan yang besar. Sudahlah satu perenggan, dia tidak cerakinkan apa, biarlah ada sedikit perbezaan A dengan B tu. Sepatutnya kan, sepatutnya A dengan B tu walaupun tak tulis nombor A, nombor B, tapi biarlah nampak beza A dengan B tu. Yang ni saya terpaksa cari sendiri yang mana A mana B, dan saya terpaksa tulis sendiri dengan pen merah, iaitu A, iaitu B, iaitu C, iaitu D. Ingat calon-calon pelajar-pelajar, dalam SPM tak mustahil kalau pemeriksa tu seorang yang cerewet, dia tengok budak ini dia tulis nombor 11 je, dia tak tulis ABC, dia berhak untuk menganggap calon ini hanya jawab A sahaja, B tak jawab, C tak jawab, maknanya dia hanya tik setakat 4 baris. Dan barang yang perlu kita ingat, dalam SPM ni biasanya soalan ABC 4 markah, 8 markah, 8 markah, 4, 8, 8. Bermakna dia akan loss 16 markah sekiranya ni kebarangkalian lah, kebarangkalian. Kalau ditakdirkan pemeriksa itu cerewet sikit ataupun kerikut lah, kerikut. Cuma biasanya Dr. Firman, biasanya pemeriksa ni dia akan bantulah calon untuk tolong tengok ni ni B, ni C, ni D. Jadi benda-benda begini baik beringat. Ni jangan pula apabila terhantuk bagi kita nak terngadah. Okey. Mungkinlah saya huraikan yang ni. Satu lagi. Ini contoh yang paling nyata, iaitu apakah faktor yang jelaskan faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. Ini soalan tahun ni. Maknanya silibus yang coming soon. Yang tadi contoh tahun lepas. Ada calon dalam ujian di peringkat kelas, dia susun macam ni. Ia letak bulat. Saingan kuasa imperialis, revolusi industri, keperluan bahan mentah, pakatan ketenteraan, dan sebagainya. Yang ni dapat separuh markah. Bayangkan dapat 3 markah. Habis itu macam mana? Dia nak dapat markah yang ideal. Dapat markah ideal kena tulis seperti yang nampak tak kecil sikit tu. Nampak. Buat ayat tu. Antara faktor yang mencetuskan perang ialah persaingan kuasa imperialis di Eropah yang membawa kepada ada sambung ayat tu. Sambung ayat tu. Ya bawah tu skema, tak apa ayat tu. Jadi itulah pelajar-pelajar kalau tak mahir sekalipun boleh belajar. Belakang parang kalau dia asah pun lagi akan tajam. Dan pelajar perlu ingat juga anda adalah generasi kedua yang SPM nanti menggunakan pemarkahan digital. Maknanya tidak ada cikgu pemeriksa tidak akan lagi buka skrip selai demi selai guna pen merah, dah. Dalam dunia sekarang semuanya di scan, semuanya menggunakan kaedah digital. Pemeriksa hanya berdepan dengan laptop ataupun gadget menggunakan mouse untuk klik markah tanpa perlu lagi memikul berbandel-bandel skrip dari negeri lain. Jadi nak tak nak kita perlu terima perubahan ini, yang anda adalah generasi digital yang tidak ada alasan untuk anda mengatakan cikgu saya tertinggal, cikgu saya tak mampu itu, tak mampu ini, tidak, no, tak ada alasan lagi. Baik, saya tertinggal tadi. Cikgu-cikgu kalau soalan 4 markah saya jawab sampai 6 isi, boleh ke cikgu? Jawapannya boleh. Yang tu boleh. Dan yang tak bolehnya tanya 6 jawab 4. Tu yang tu bukan tak boleh, ya hilang isi, hilang markah. Satu lagi yang saya tunjuk paparan karangan yang begitu panjang tadi, ya. Dia macam ni, berdasarkan pengalaman Dr. Firman Sengis aku belajar zaman sekolah dulu. Kita jawab A lah. Kita jawab A, sebelum jawab B tu saya cadangkan tinggalkan 4 baris kosong. Tinggalkan 4 baris kosong. Lepas jawab B nak jawab C, spacekan kertas kita terbiar ada 4 baris kosong.
Okey. Saya tanya pelajar, apa sebab cikgu suruh spacekan tu? Jangan padatkan A dengan B. Macam-macam jawapan. Pelajar kata untuk jimat kertas, untuk macam-macam lah. Untuk memudahkan pemeriksa baca, pakai cermin dan sebagainya. Tak. Yeah. Itu lain. Yang paling penting ialah space itu berguna untuk pelajar tambah isi yang mungkin baru ingat. Yeah. Tambah isi. Dan kita pun ada pengalaman, tak kira lah di universiti ataupun di sekolah. Zaman kita sekolah dulu kan masa tinggal 5 minit lagi dah. Tiba-tiba masa tu lah kita ingat balik, ya Allah, ada 3 isi lagi aku tertinggal. Kita jawab dah B tadi dah. Kita baru dapat 5 isi kan. 3 isi itu boleh menyebabkan kita dapat maksimal 8 markah. Ketika itulah cepat-cepat kita top up di ruang kosong itu. Kalau kita tidak buat begitu, kita tak ada ruang lagi nak tambah isi. Dia akan adalah budak yang tulis isi di tepi-tepi mengarut, ataupun dia buat tuan rujuk belakang. Rujuk belakang. Dia akan jadilah macam-macam misu, tertinggal marking dan sebagainya. Jadi sebarang kesilapan ataupun kekurangan pelajar, kita maklumlah pelajar generasi 2021 ini dah menghadapi paling banyak cabaran. Yang pertama, paling kurang pembelajaran bersemuka. Betul tak? Betul. Banyak cuti. Bukan cuti dah, maksudnya duduk di rumah. Yang kedua, mereka lah generasi pertama KSSM, buku baru, serba baru. Apabila serba baru, dia membawa kepada isu yang ketiga, langsung tidak ada model soalan dan skema tahun lepas. Tidak ada langsung. Kalau budak 2020, mereka ada buku sampel jawapan tahun lepas. Betul tak? Jadi budak sekarang, tahun baru ni semuanya, termasuk cikgu. Tidak ada model untuk kita jadikan sebagai contoh pemarkahan yang terbaik dan sebagainya. Macam saya paparkan ni pun, saya tak ada model dan sebagainya, tapi menggunakan kepakaran pengalaman sebagai cikgu, insya-Allah sedikit kepakaran itu kalau kita kembangkan, sharing is caring kata orang tak. Kita kembang, dia makin berkembang ilmu ini.